Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli Rabbil Alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana diberi peluang oleh Allah untuk mentadabbur ayat-ayatnya setelah kita dapat salat berjamaah, salatul fajri, salat yang masyhur. Kita juga dapat zikir selepas salat dan meneruskan zikir pada waktu pagi. Kemudian kita tadabbur, perhati, belajar beberapa ayat-ayat Allah Azza wa Jalla untuk menguatkan keimanan kita, memantapkan tauhid kita dan mengenali perjuangan dakwah para nabi alaihimussalatu wassalam. Para pelajar sekalian, sebagaimana yang telah kita bincangkan dalam siri yang lepas, dalam surah Asy-Syu'ara ini, surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, juzuk yang ke-19. Surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, juzuk yang ke-19. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 774. Sambungan ayat kita pada kali ini iaitu bermula ayat 10. Ayat 10 sehingga ayat 22, insya-Allah. Ini adalah merupakan episod pertama cerita Nabi Musa AS dan Harun berdepan dengan mendiang Firaun. Untuk maklumat para pelajar, insya-Allah kisah Nabi Musa ini panjang. Bermula dari ayat 10 sampai ayat 68. Ayat 10 sehingga ayat 68 barulah tamat cerita Nabi Musa alaihissalam. Kemudian diikuti dengan Nabi Ibrahim. Baik para jemaah sekalian, dalam ayat yang lepas, permulaan muqaddimah kepada surah Asy-Syu'ara, kita telah bincang tentang bagaimana puak-puak kafir tak mau dengar dakwah Nabi SAW. Dia panggil al-i'rad. Illa kanu wa ma ya'tihim min zikrin minar rahmani muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Mereka berpaling. Berpaling ni kata ulama tafsir sama ada berpaling dengan body atau berpaling dengan hati. Dua-duanya berlaku. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bawa kepada kita kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Ini dipanggil ilmu munasabah, ilmu tartib ayat, susunan ayat. Sebab wa kana atba'u millati Musa, pengikut-pengikut agama Nabi Musa, iaitulah pengikut kitab Taurah, al-mujawirin, duduk dekat dengan Nabi SAW. Kalau Nabi di Mekah, mereka duduk berkumpul di Madinah. Ada di kalangan mereka bila jumpa dengan Nabi masuk Islam, seperti Sayyidina Abdullah bin Salam dan juga orang-orang lain lagi. Maka munasabah
selepas cerita Quraisy lawan Nabi, sehingga Nabi Allah Ta'ala beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam motivasi, jangan sedih, jangan kecewa. Kalau mereka terima, alhamdulillah. Kalau mereka menentang, itu biasa. Sunnatullah, ketetapan Allah Ta'ala atas muka dunia ini, akan ada yang menentang, akan ada yang menyokong, ada yang lawan, ada yang kawan. Maka dalam ayat yang lepas juga kita telah belajar di akhir ayat tentang puak-puak Quraisy, ayat yang ke-9, Allah Ta'ala sebut dua sifat dia. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sesungguhnya Tuhan kamu Al-Aziz, yang maha gagah perkasa, dan dia juga Ar-Rahim, yang bersifat kasih sayang, lemah lembut. Maka kata di para ulama tafsir, setelah Allah Ta'ala sifatkan Al-Izzah, Allah Ta'ala itu penuh kekuasaan dia, boleh jadi nak binasakan puak Quraisy tu. Tapi Allah Ta'ala bersifat dengan rahmah, al-imhal, diberinya tempoh, peluang untuk puak-puak kafir yang lawan Nabi itu bertaubat. Maka ada yang mati tak sempat taubat, dan ada ramai yang bertaubat masuk Islam. Contoh yang saya tunjuk semalam iaitulah Abu Sufyan. Baik para pelajar sekalian, kita baca ayat kita, beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada huraian ringkasnya insya-Allah. Tengok tafsir pimpinan bagi edisi Jawi muka surat 774. Kita bagi mukaddimah dulu untuk memberi ruang, peluang kepada sahabat-sahabat kita yang untuk menyertai bacaan ini. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. Kita berhenti setakat itu dulu. Ayat yang kita bincang hari ini sampai 22, insya-Allah. Tengok balik ayat 10. Wa iznada rabbuka Musa. Wa iznada rabbuka Musa. Ay wadhkur ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina kallama Allahu Musa. Dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan peristiwa tatkala Tuhanmu menyeru Nabi Musa. Allah Ta'ala panggil Musa. Apa dia arahan Allah Ta'ala kepada Musa? Ani'til qawmaz zalimin. Musa, hendaklah engkau mendatangi, pergi, bertemu dengan kaum yang zalim. Siapa dia zalim tu? Tengok nota di bawah 1201. Mulai ayat ini sampai ayat 68 Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi-Nabi.
Kalau kisah Nabi-Nabi bukan 68, banyak lagi. Tapi kisah Nabi Musa saja, dari ayat 10 ini sehingga 68. Maknanya antara kisah panjang lah. Dan menceritakan Nabi-Nabi selepas daripada Musa, Ibrahim dan lain-lain sampai 7 Nabi dengan kaum masing-masing. Untuk memberi semangat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa bukanlah Nabi sahaja yang menerima pertentangan, penentangan, tribulasi dari golongan yang engkar. Bahkan Nabi-Nabi yang telah lalu alaihimussalatu wassalam telah juga menerima tentangan, perlawanan dari kaum mereka. Nabi dulu pun sudah lawan, sudah dilawan oleh kaum masing-masing. Bukan engkau seorang ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam bahasa ilmu dia panggil nak menenangkan hati Nabi. Artinya semua pejuang-pejuang kebenaran akan ditentang oleh kaum masing-masing. Sepatutnya bila kita bawa benda benar ni orang tak marah lah kan. Tapi lah, lawan tetap lawan. Ini istilah lawan. Nak lawan, lawan. Tapi biarlah kita lawan tu kita betul. Ni hak lawan Nabi, dia anggap dia betul. Karena itu dia lawan. Bagi dia satu perjuangan. Sebab mereka menganggap Nabi SAW sebab telah menyeleweng daripada landasan yang benar. Kerana menyalahi ajaran Nabi SAW itu, menyalahi adat istiadat untuk nenek mereka. Itu dia punya punca-punca lawan dia. Baik. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut ani'til qaumaz zalimin. Kamu kena pergi bertemu dengan kaum yang zalim. Dia tak sebut lagi siapa kaum zalim itu. Cuma kita nak mengenali dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut az-zalimin. Pergi jumpa dengan kaum yang zalim. Siapa dia? Para ulama mengatakan zalim di sini dua kategori. Ila az-zalimina li anfusihim bil kufri wa bil ma'asi. Kategori zalim yang pertama, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Orang yang menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan kufur dan maksiat. Ini kezaliman yang paling besar sekali. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu zalim yang paling besar. Zalim dari sudut akidah. Waz-zalimina li bani Israel bisti'badihim wattihadihim wa saumihim su'al azab. Kategori zalim yang kedua, mereka telah melakukan kezaliman terhadap Bani Israel, memperhambakannya, menindasnya dan macam-macam penyaksaan mereka lakukan ke atas Bani Israel. Maka zalim di sini dua kategori. Satu zalim dari sudut akidahnya, yang satu lagi zalim dari sudut kejahatan zahirnya. Maka Nabi Musa diperintahkan pergi jumpa. Jadi kita kata puak-puak kafir Quraisy dua kali zalim, sama juga dengan Firaun. Zalim yang pertama syirik. Mereka lawan Nabi atas dasar nak mempertahankan tradisi, pegangan agama nenek moyang mereka. Sebab itulah kita kata orang nak lawan ni itulah perlawanan ni. Ada yang benar, ada yang salah. Ada orang yang mendakwa dia benar, lawan. Jadi kita kata kena tengok juga lawan-lawan tu siapa awak. Kalau dia tu zalim, jadi duduk lawan Nabi SAW, maka itu dia panggil satu perlawanan yang sia-sia. Kerana mereka duduk di atas batil, duduk di atas kebatilan. Baik, kita pun sama juga kena muhasabah. Yang kedua, Quraisy juga telah menindas mustad'afin, orang-orang Islam di Mekah, mereka kacau. Bahkan Nabi SAW sendiri telah di apa-apakan, dihina,
dicaci, dimaki. Nabi tengah solat dicampak dengan salah jazur, orang panggil tembuni unta, dan macam-macam dia punya kezaliman yang mereka lakukan. Maknanya persamaan tu ada. Quraisy kanak Nabi, Fir'aun isti'bad Bani Israel. Baik. Siapa dia yang zalim? Allah terangkan nama. Jadi kita ni kadang-kadang begitulah uslub kita. Ada kalanya nama disebut, ada ketikanya nama tidak disebut. Allah kata pergi jumpa orang zalim. Siapa dia? Ni nama dia. Qaum Fir'aun ala yattaqun. Ai izhab ilal qaumiz zalimin. Musa, kamu diarahkan pergi bertemu dengan orang zalim. Siapa? Iaitulah kaum Fir'aun. Kalau kata kaum Fir'aun tu, sekalinya Fir'aun lah masuk. Jangan pula kata pergi jumpa kaum Fir'aun. Allahu Akbar. Dan kita kata ini semua keluarga saya. Jadi saya tu dalam keluarga tu. Maksudnya. Allah kata, ala yattaqun. Tidakkah mereka mahu mengawal diri dari kemurkaanku? Mungkin. Kamu pergi jumpa dengan Fir'aun, dengan kaum dia, Qibti. Kaum Fir'aun nama dia Qibti. Dengan ta. Qibti. Aqbat. Kaum Nabi Musa nama dia Bani Israel. Kena ingat. Kaum Nabi Musa nama dia Bani Israel. Kaum Fir'aun nama dia Qibti. Qibti. Qaf, ba, ta. Qibti. Kamu pergi, apa yang nak cakap? Ala yattaqun, ay ala tattaqun Allah. Pergi cakap dengan dia yang pertama, suruh dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takutlah kamu kepada azab Allah untuk menyelamatkan diri. Fatu'minu, naklah kamu beriman. Tidakkah mereka mahu mengawal diri dari kemurkaanku? Kalau nak jaga diri daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla, maka kamu mesti beriman kepada Allah. Bila Allah perintah kepada Nabi Musa dialog. Nak tanya dulu. Nak tanya. Bukan ayat yang ke-12 ni bukan Nabi Musa bantah pelantikan. Cuba Nabi Musa nak beritahu, nak luah perasaan dia. Naluri seorang manusia sudah tentu rasa takut, gernun, sebab Maharaja Fir'aun bukan sebarangan orang, zalim yang dahsyat. Daripada Nabi Musa nak lahir lagi, mereka telah bunuh anak-anak Bani Israel. Mereka telah memperhambakan Bani Israel. Tiba-tiba Allah perintah Musa, izhab, pergi jumpa Fir'aun. Kita pun rasa gerun. Orang besar-besar hebat-hebat, tiba-tiba kita diarahkan pergi menghadap orang itu dalam keadaan kita pernah berdosa dengan orang itu. Bagaimana? Nabi Musa ada buat dosa dengan Bani Israel. Ini panjang dialog ni, kita dengar dulu. Mula-mula Nabi Musa bercakap dengan Allah, kemudian dia pergi dialog dengan Fir'aun pula. Musa kata apa? Qala rabbi inni akhafu an yukazzibun. Allah. Nabi Musa merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahawa mereka akan mendustakan aku. Saya nak pergi, ialah dengan arahan Allah, paksa kena pergi, menjalankan tugas. Tapi Nabi Musa menyatakan, dia bimbang, takut Fir'aun tak akan terima dakwah dia. Kenapa? Sebab mereka akan membohongi aku, kerana aku pernah buat dosa, bunuh Qibti waktu muda-muda dulu. Orang ni ingat kan, kita kesalahan kita buat dengan orang, orang ingat, kita yang mudah lupanya. Itu maknanya. Tak kira lah orang kata Melayu mudah lupa. Bukan Melayu saja, semua dunia ni mudah lupa belaka. Jangan duduk hina Melayu kan. Baik. Inni akhafu an yukazzibun. Aku bimbang ya Allah, mereka akan dustakan cakapan saya. Ini jawapan Nabi Musa, kebimbangan dia. Dan bimbang ini sebagai naluri manusia tak salah.
Tidaklah ada satu. Oh, Musa takut juga. Naluri manusia, bila kita ada salah dengan orang, tentu kita takut. Kalau tak ada salah pun takut. Nak lawan dengan Firaun ni bukan sebarangan. Awak ingat main-main ke? Bukan pergi jumpa penghulu kampung. Bos besar dunia pada ketika itu, Firaun. Yang sudah terkenal dengan kezalimannya. Itu dia panggil laisal murad. Bukan ayat ini Nabi Musa menentang, tak mau terima jawatan. Nabi Musa merayu, bagaimana nak buat ni ya Rabbi, saya takut ni. Nabi Musa kata apa? Tengok ayat 12. Aku bimbang takut dia mendustakan aku. Bila dia dusta, tak dengar saya punya dakwah, ia menyebabkan saya jadi panik. Lidah saya tak pasih nak bercakap. Jadi orang panggil gementar, gemuruh, macam-macam. Tengok ayat 13. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي. Dan akan sempit pula dadaku bila mereka lawan aku. Dia provokasi pula saya, kan? Ia menyebabkan dadaku jadi sempit. Saya ni gemuruh, mudah sempit. Bila sempit dada, apa jadi? وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي. Dan tidak lancarlah lidahku. Tak lancar lidahku. Kata di para ulama, biasa kita dengar daripada budak-budak dulu lagi, menceritakan, ada tafsir kata Nabi Musa ni tak pasih bercakap. Dengan sebab apa? Dengan sebab pernah dia dites, uji oleh Firaun. Ketika dia pegang janggut Firaun, kocok kepala dulu, kan? Firaun nak bunuh dia. Isteri Firaun Asiyah kata, jangan. Budak ni bang, budak ni. Ambil buah tamak, ambil dia punya bara api tak. Dia makan hak mana? Katanya Musa ambil bara api letak atas mulut. Jadi dengan sebab bara api itulah dia tak pasih bercakap. Ini ada dalam cerita Israiliyat. Maka kata di para pengkaji, di antaranya Syekh Salah Al-Khalidi dalam kitabnya Qasasul Quran, dan juga ulama-ulama lain yang awal lagi juga telah mengatakan bahawa Nabi Musa ni dua masalah. Uqdatun, kan dia kata wahlul uqdatan min lisani, bukakanlah ikatan lidah aku. Jadi kata ulama, dua kemungkinan ada. Satu, Musa ni dia jenis gemuruh. Bila kena provokasi, dia bercakap bunyi tak jelas dah. Macam kita juga kan, bila kita takut satu benda, kita akan cakap tergagap-gagap. Tak apa nak, orang panggil kata tak apa nak bunyi, dia punya suara tak jelas. Jadi aku bimbang bila Firaun provokasi aku, suara aku tak jelas, maknanya tak boleh nak menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah supaya aku sampaikan kepada Firaun. Ada yang kata wala yantaliqu yanhabisu lisani inda mukhatabati Firaun. Jadi lidah aku juga tak boleh. Ada kata dua. Satu, boleh jadi dengan sebab gemuruh, cakap pun jadi tergagap. Ada kata sedikit masalah di lidah Nabi Musa ni, kurang fasih. Tapi walaysat kama zukira minal jamrah, tidaklah sahih cerita Nabi Musa makan api, letak bara api dalam mulut dia tu. Baik. Jadi asal kejadian dia. Kita macam tu juga. Sebab tu bukan semua orang boleh pergi berdebat. Ada orang bila sekali kena provokasi, kita bercakap pun jadi tergagap. Ada orang lagi lawan. Itu dia panggil ahli-ahli debat. Ahli-ahli munazarah, dia kena fasih. Nabi Musa kata, aku ni lidah ada masalah Rabbi. Lebih lagi bila kena provokasi ke Firaun, nanti saya tak boleh nak cakap. Bahasa saya tak peta, menyebabkan Firaun tak faham apa yang saya cakap. Oleh itu, fa'arsil ila Harun. Oleh itu, utuskanlah perintahmu kepada Harun supaya ia membantuku. Jadi Nabi Musa, ini di antara kata orang adik-beradik yang cerdik, yang bijak, dia tak lupa kepada adik-beradik dia. Dia kata minta Harun pergi sama.
Minta Allah Ta'ala lantik Harun jadi Nabi juga, kami pergi berdua. Hujah yang ketiga, sebab yang ketiga Nabi Musa takut. Kenapa? Yang pertama, sempit dada. Jadi dia takut dibohongi. Bila dibohongi, sempit dada, lidah jadi kaku. Kemudian satu lagi, ya Rabbi, saya bimbang. Kebimbangan saya ni sebab yang ketiga. Tengok ayat 14. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ. Dan lagi, ada satu lagi. Mereka ada mengemukakan satu tuduhan jenayah terhadapku. Di bawah akta jenayah, dan kanun keseksaan berapa-berapa, tengok nota di bawah 1202. Jadi ya Rabbi, saya ni pernah buat dosa dengan mereka. Saya buat dosa dengan mereka. Oleh itu aku takut mereka akan membunuhku. Takut dia bagi jumpa Firaun. Firaun kata, kita punya akta kanun keseksaan dulu, kan, kamu dah bunuh orang, sekarang peluang kita bunuh. Tengok nota di bawah 1202. Untuk membela seorang dari kaumnya, Nabi Musa sebelum menjadi Nabi pernah memukul seorang dari kaum Fir'aun Qibti dengan tidak berniat hendak membunuhnya, tetapi orang itu mati disebabkan pukulan yang tersebut. Jadi Nabi Musa dia ingat kesalahan dia. Dia kata, waktu aku muda duduk berjalan dalam bandar Mesir, tiba-tiba dua orang berkelahi. Seorang Bani Israel, kaum dia, seorang lagi Qibti, geng Fir'aun. Jadi Bani Israel tengok Musa, dia kata, Musa, bantulah aku. Musa pergi, tapa, mati. Musa ingat begitu ya, bagi sebiji, bukannya kuat-kuat pun. Kebetulan takdir Allah Ta'ala mati. Jadi Musa kata, fa'akhafu an yaqtulun. Saya bimbang ya Allah, bimbang, takut mereka akan ambil tindakan dengan cerita lama. Itu kebimbangan. Jadi logiklah tuan-tuan. Kalau Nabi Musa takut nak jumpa Firaun pun menasabah. Kenapa? Sebab dia ada cerita lama dengan Firaun, dia ada dosa lama. Baik. Tapi kalau Musa pergi sokong Firaun, kalau Musa sokong Firaun je, agak-agaknya cerita lama diungkit ke tidak? Tak. Sebab itulah manusia hari ni pun macam-macam. Dia nak kekuasaan, dia nak berkawan dengan orang-orang yang boleh berkuasa. Sebab apa? Supaya kalau ada dosa-dosa lama dia mungkin dihapuskan. Tapi Nabi Musa AS, pejuang Islam, Rasuli Rabbil Alamin, Nabi Musa hanya menyebut pada Allah Ta'ala kebimbangan dia, ketakutan dia. Mungkin dosa itu akan diungkit. Bila Nabi Musa bagi kemukakan hujah-hujah dia tadi, Allah jawab. Tengok ayat 15 ni. Allah jawab dengan 3 perkara. Musa, aku lantikmu, aku yang hantar kamu, aku yang perintah pergi jumpa Firaun, mu jangan takut. Ayat 15. Qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Bahasa Quran tuan-tuan, satu ayat pendek je, tapi Allah Ta'ala telah beri 3 hujah mantap kepada Nabi Musa. 3 jaminan. Allah kata apa? Kalla, tidak Musa, Fir'aun tidak akan dapat apa-apa. Lan yaqtulaka qaum Fir'aun. Fir'aun tak akan bunuh. Ini jaminan daripada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Jangan takut Musa. La takhaf.
Fir'aun tak akan apa-apa kamu. Qala kalla. Kalla ni sepatah bahasa Arab. Maknanya Allah nafikan semua ketakutan Musa tadi. Dia tak akan bunuhmu, dia tak akan apa-apa kamu. Dari sudut fizikalnya. Tapi dari sudut pendustaan memang berlaku. Yang pertama, Nabi Musa telah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla, Fir'aun tidak akan dapat membuat bunuh Musa. Yang kedua, fadhhaba biayatina. Oleh itu, pergilah kamu berdua membawa mukjizat kami yang membuktikan kebenaranmu. Syarat yang kedua, kalau kita nak pergi berdepan dengan orang, kita kena bawa hujah. Bawa hujah, bawa jaminan, bawa keterangan, baru kita berdepan. Ni kalau kita pergi jumpa orang tanya, apa ajaran awak ni? Ada dalam kitab tu, tunggu dulu. Ni mari buat apa ni? Kan, mari habis masa. Kita nak jumpa orang, biar ada proposal, kata orang. Biar ada hujah, biar ada siap kita punya. Dua. Mau pergi jumpa dengan dia tak akan apa-apa kamu, tak akan bunuhmu. Kamu mesti pergi bawa keterangan. Biayatina, keterangan yang ada. Di antara keterangan yang besar yang Allah anugerah kepada Nabi Musa, mukjizat tongkat. Kerana zaman Fir'aun, zaman ramai ahli sihir. Kan? Ahli sihir nak lawan Musa ni pun 70 orang lebih, kata ahli tafsir. Ada yang mengatakan keseluruhan ahli sihir berada 15,000 orang di zaman Fir'aun. Maknanya zaman Fir'aun ni zaman yang satu viral, tular ahli-ahli sihir. Mugi bawa tongkat. Campak tongkat. Orang kata, pergi rembah tongkat depan Fir'aun. Rembah ni mana campak. Main, tengok. Dia nak lawan lagi, angkat tanganmu. Bersinar keluar. Yang ketiga, inna ma'akum mustami'un. Sesungguhnya kami ada bersama-samamu mendengar apa yang akan berlaku nanti, Musa. Yakni tetap akan menolong kamu dan sedia mendengar, serta mengetahui akan apa yang dilakukan oleh Fir'aun yang engkar itu. Mu jangan takut, Musa, pergi. Jadi dia panggil dalam bahasa ilmu kita ni, dia panggil ma'iyyatullah. Ma'iyyatullah maknanya Allah Ta'ala bantu Nabi Musa. Jaminan Tuhan nak bantu Musa. Inna ma'akum mustami'un. Inni ma'akum bit-ta'yid wal hifz. Aku akan sokong, jaga dua-dua kamu. Aku dengar apa yang akan berlaku. Maknanya kalau ada apa-apa in case emergency, segera aku akan hantar mari pasukan penyelamat. Siapa dia? Nabi Jibril akan datang bantu Nabi Musa. Senang je, apa susah? Habislah. Episod yang pertama, pelantikan, permohonan dan jaminan. 3 sekali. Allah lantik Musa pergi jumpa Fir'aun. Musa kemukakan keuzuran dia. Musa kemukakan keuzuran dia. Ya Rabbi, saya takut sebab saya ada dosa lama. Nanti saya pula tergagak lidah, tak boleh nak cakap. Dan tadilah hujah Nabi Musa tadi. Bila Nabi Musa bagi hujah takut, mintalah hantar Harun sekali. Dia fasih. Harun ni petah berdebat. Setakat Fir'aun nak berlawan tu, relax je. Nabi Musa nanti bagi hujah, Harun yang akan bercakap. Habislah cerita. Selesai kita episod yang pertama. Episod percakapan, pelantikan, rayuan dan jaminan daripada Allah kepada Musa. Sekarang Nabi Musa pergi ke Mesir, nak pergi menghadap Tuan Fir'aun. Raja Fir'aun ni, Maharaja Fir'aun ni, bukan main-main. Ayat 16. Fa'tiya Fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Fa'tiya,
maka pergilah kamu, hei Musa dan Harun, menghadap Firaun. Untuk apa? Sekadar nak pergi minum teh di istana Firaun? La. Nak pergi sembang-sembang? Tidak. Nak pergi buang Firaun? La. Firaun ni bapa angkat dia. Nanti dia ungkit nanti Firaun. Bukan nak pergi jumpa ayah angkat ni. La, Nabi Musa sudah jadi pendakwah. Yang membawa risalah daripada Rabbil Alamin. Kemudian faqula inna rasulu Rabbil Alamin. Bila menjumpai Firaun, nyatakan tugas misi kedatanganmu. Kemudian katakanlah kepadanya, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhan sekalian alam. Tengok tuan-tuan. Kita celak mata bahasa Arab sikit. Bahasa Arab ni kalau dua orang dia panggil tasniah, musanna, dua. Tengok dalam ayat Tuhan kata faqula fa'tiya, dua, kamu berdua jumpa Firaun. Faqula, kamu dua berkata inna rasul. Kenapa dia tak kata inna rasula, kami ini dua rasul? Lah, Allah sebut satu ya. Inna rasulu Rabbil Alamin, kami ini rasul, utusan daripada Tuhan kami. Rasul di sini tak payah sebut dua orang, sebab dia punya jawatan, dia rasul. Kami ini rasul. Contohnya, dua orang pegawai nak pergi jumpa siapa-siapalah, pegawai keselamatan ke, SPRM ke, contoh lah, dengan marah. Contoh, bila dia pergi jumpa orang tu, dia kata kami ni pegawai. Walaupun dia mari dua orang, tiga orang, tak payah kata kami ni pegawai dari pegawai dari jabatan sekian. Mana jawatan? Nabi kata rasul, inna rasulu Rabbil Alamin. Firaun, kami berdua ni utusan daripada Allah. Ini dia punya ayat. Kan? Para pelajar kena tanda. Kenapa daripada tasniah jadi mufrad balik? Mufrad balik pada jawatan. Tasniah dua orang. Apa dia lagi? Nabi Musa kata kepada Firaun, Musa kata, an arsil ma'ana bani Israel. Firaun, Allah perintahkan kepada kamu membebaskan kaum Bani Israel untuk ikut kami. Sekarang ni, dulu aku budak-budak, sekarang ni aku sudah jadi rasul. Kepulangan aku ke Mesir untuk apa? Untuk membebaskan Bani Israel, kaum aku, keturunan aku daripada cengkaman kezaliman. Oleh itu aku minta visa Bani Israel keluar dari Mesir, pergi ke Palestin. Ikut aku. Boleh ke tak boleh? An arsil ma'ana Bani Israel. Lepaskan Bani Israel. Ini permohonan pertama Nabi Musa. Yang pertama dia perkenalkan dia itu rasul. Yang kedua, kepulangan aku ke Mesir, bos Firaun, kalau nak panggil ayah lah, mungkin memang ayah angkat dia kan. Aku nak bebaskan Bani Israel, nak keluar daripada Mesir. Lama dah mereka telah diunanya olehmu. Firaun dengan angkuh sombong mengungkit balik, siapa mu ni Musa? Besar dah mu ni. Anak pungut. Ingat molek Musa. Tengok Firaun kata, ayat 18. Qala alam nurabbika fina walida. Mengungkit dalam orang tua ni. Kan? Orang tua Firaun mengungkit pada Musa. Musa, mu ingat mu siapa? Bukankah kami telah memeliharamu dalam kalangan kami semasa engkau budak kecil? Mu ni anak pungut ni, jumpa dalam air, bawa balik ke istana, aku belum sampai besar. Mari mengaku jadi Nabi. Apa budak ni? Walabista fina min umrika sinin. Serta engkau telah tinggal dalam kalangan kami, membesar dalam istana aku Musa, beberapa tahun dari umurmu. Tengok nota 1204.
Yakni setelah Nabi Musa pergi kepada Fir'aun dan menyampaikan perintah-perintah Allah kepadanya, Fir'aun bukan saja engkar, tetapi juga disertakan dengan menempelak dan membangkit-bangkit, mengungkit budinya, kerana ia telah memelihara Nabi Musa semasa kecil dulu. Musa, mu khabar ke tidak bercakap ni? Mari mengaku Nabi. Waktu mu kecil dulu aku jaga mu, Musa. Mu ni anak pungut. Nasib baik kalau tidak mu kena sembelih dah masa tu. Dua. Marah dah lah. Kan? Fir'aun marah dah. Baik. Ayat 19. Kita ambil episod. Ana minta maaf para pelajar. Ana tak nak hurai panjang dah. Sebab kita cerita Nabi Musa ni dah ulang beberapa kali. Cuma kita lalu mengikut ayat yang ada ni, supaya tuan-tuan puan rewind balik, ingat balik cerita yang telah kita huraikan yang lepas-lepas, kan? InsyaAllah. Dan cukup dah sebenarnya. Cerita Quran sudah cukup. Tak perlu cari cerita Israeliat yang pelik-pelik lagi. Kalau saya bawa cerita Israeliat, mungkin kita kata waktu Musa pergi itu, Fir'aun sambut dengan hidangan apa? Nabi Musa masa kecil suka makan apa? Makan pisang ke makan apa? Oh, siap. Boleh je cerita nak goreng. Tapi kenapa kita nak menggoreng? Allah Ta'ala ajar kita baca Quran untuk tadabbur, untuk ambil pengajaran, bukan ambil cerita dongeng, cerita yang pelik-pelik, cerita novel. Baik. Musa, mu ni anak angkat aku je kan? Berani mau mari lawan. Nabi Musa jawab, ayah, kalau kita nak kata ayah pun, bos ayah lah. Kalau bos, kan? Qala Fir'aun marah lagi. Wa fa'al, ayat 19 dulu. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Musa, aku belamu. Aku besarkanmu dalam istana. Dan bila mu besar, sudah remaja, dan bukankah engkau telah melakukan satu perbuatan jenayah yang telah engkau lakukan? Rupanya Fir'aun ingat lagi. Tengok nota 1205. Yakni membunuh seorang dari kaum Fir'aun yang berkelahi dengan salah seorang dari kaumnya, Qibti lawan Bani Israel. Kesudahannya Qibti, orang Fir'aun itu mati ditampar oleh Musa, seperti yang tersebut dalam ayat 14 yang lalu. Sudah bincang. Bila dia sebut, Fir'aun kata apa? Wa anta minal kafirin, dan engkau hai Musa dari orang yang kafir. Kafir di sini bukan kafir. Kafir itu maknanya kafirin tidak mengenang budi, kufur nikmat, tak syukur nikmat. Mu ni Musa, itukah balasan kamu? Aku belamu, aku jaga kamu, aku beri kasih sayang kepada kamu. Ini je balasanmu, mari bunuh. Fir'aun celek betul mata dah lah. Ini yang Nabi Musa nak ke Harun sekali ni, dia takut dia tak boleh nak bercakap dah lepas pada ni. Ada orang lah, dia panggil ada orang itu tak patah bercakap. Ada juga macam tu. Alim hebat tapi bercakap tak boleh. Kan? Demikianlah keadaan manusia. Setiap orang tak ada kelemahan yang Allah Ta'ala letak pada dia. Baik. Musa pun jawablah. Bos. Qala fa'altuha idhan wa ana minadh-dhallin. Nabi Musa berkata, saya bukannya tak kenal budi. Saya tahu ayah jaga saya, ayah besarkan saya. Kan? Terima kasihlah. Tapi aku melakukan perbuatan yang demikian, pergi tampar orang itu sampai mati. Saya pun tak berniat nak suruh dia mati. Bagi sikit orang panggil menyokong apa ni Bani Israel je, tiba-tiba mati. Satu nak jadi episod lah. Waktu aku buat tu,
yang demikian sedang aku pada ketika itu dari orang-orang yang belum mendapat petunjuk. Mana masa tu saya budak, remaja, belum lagi dapat petunjuk jalan yang benar, kan, tidak matang. Bolehlah kita nak kata minad dhalin. Bukan makna sesak di sini dengan makna sesak. Makna dhalin dengan makna tak jumpa jalan yang betul. Tengok nota di bawah, yakni aku melakukannya bukan dengan sengaja nak membunuh orang itu, dan ia tidak sangka kesan pukulan itu membunuh. Musa kata aku pun tak sangka sampai ke mati. Sebab itulah orang hari ni bila dia nak bomoh, jampi mentera dia, duk main gagah Musa. Gagah Ali, gagah Musa. Jadi Musa gagah dengan tongkat dia, Ali pun dengan tongkat Ali. Ambil tongkat, nak ambil batang kayu buah nama Ali, jadi tongkat. Kenapa tak letak tongkat Musa, lagi power kan? Itulah. Baik. Habislah. Nabi Musa bagi jawapan kepada Firaun. Masa tu saya buat bukan niat nak bunuh pun. Saya pun tak tahu sampai begitu sekali mati. Boleh jadi si kebeti tu sakit jantung, kena sekali ke bawah mati lalu. Baik. Nabi Musa jawab lagi kepada Firaun. Fa farartu minkum lamma khiftukum. Lalu aku melarikan diri dari kamu ketika aku merasa takut padamu. Bila aku tahu aku bersalah, walaupun tak sengaja aku bunuh orang tu, aku pun larilah keluar daripada Mesir, pergi ke Madian, duduk di Madian 10 tahun. Fa wahaba li rabbi hukma. Kemudian Tuhanku mengurniakan daku ilmu pengetahuan. Aku boleh wahyu. Dahlah dia duduk di rumah bapa mertua dia tu, dikatakan Nabi Syuaib. Rumah wahyu dah situ. Nabi. Waja'alani minal mursalin. Dan menjadikan daku salah seorang dari rasul-rasulnya. Tengok nota 1207. Yakni peristiwa itu berlalu sebelum ia menjadi Nabi. Dan tidak dapat mencacatkan pangkat kenabiannya. Lagipun perbuatan itu dilakukan dengan tidak bertujuan membunuh. Hanya satu kemalangan. Manakala kita masuk di bawah akta kriminal, jenayah ni pun tak boleh bunuh, sebab dia panggil membunuh tidak dengan sengaja. Kan? Dalam Islam tak boleh qisas. Tak boleh qisas kalau bunuh tak sengaja. Dalam undang-undang sivil pun tak boleh bunuh juga sebab tak sengaja. Jadi kenapa pun kamu nak ungkit aku pula ya? Musa pun jawablah. Musa pun jawab juga. Kemudian Nabi Musa bidah balik Firaun. Yang tadi minta uzur, aku buat tu tak sedar. Aku pun remaja masa tu, bukan niat nak bunuh. Sekarang ni Nabi Musa membidas hujah Firaun. Firaun kata, Musa, aku jaga daripada kecil lagi. Besar-besar mari aku jadi Nabi. Apa punya budak ni? Kalau bahasa budak sekarang ni, masa kecil tak mampus. Kan? Bila besar mari menyusahkan orang. Itu bahasa. Tak tahulah Firaun kata ke tak. Ini bahasa kita je ni. Musa bidah balik ucapan Firaun dengan ayat 22. Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an 'abadta bani Israil. Hei Firaun, dan budimu, jasamu memeliharaku, yang engkau bangkit-bangkitkan itu, ungkit-ungkit itu. Aku ni menjaga, membela, membesar dalam istana, penuh kasih sayang, kan? Mu kena ingat. Yang engkau bangkit itu adalah kerana engkau telah bertindak memperhambakan kaum Bani Israel. Mantap ujian Nabi Musa. Tengok nota 1208, yakni meskipun perbuatan memeliharaku semasa kecil merupakan satu budi, tetapi yang demikian ialah disebabkan engkau bertindak kejam terhadap kaumku dan mengeluarkan perintah membunuh anak-anak laki-laki mereka. Dan inilah yang menyebabkan aku semasa kecil dihanyutkan di sungai Nil, kemudian dipungut oleh orang-orangmu, lalu dijadikan anak angkat olehmu. Firaun, mu kena ingat.
mu jaga aku seorang, tapi mu bunuh Bani Israel, ribu-ribu Bani Israel telah kau bunuh. Kamu bagi makan kepada aku seorang, tapi kau telah zalim, merampas harta Bani Israel banyak mana? Oh, mantap hujah Nabi Musa AS. Nah, jangan ungkit. Kita duk mengungkit, konon-kononnya kita baik sangatlah. Kita tak ingat perbuatan tangan kita yang kita buat kepada orang, kita tak ingat. Sebab itu saya kata, kita ni kena sedar diri. Bercakap tunjuk kepada orang satu jari, kata orang 4 jari balik ke muka sendiri. Nah, kita kata orang ni tak betul, orang ni tak pandai, orang ni kita pandai sangat. Kan? Kita istilah kita sekarang ni, saya yang bijak, gini. Orang lain buat tak betul belaka, orang lain gagal belaka, yang kita betul. Kata orang, tunjuk satu jari ke muka orang, 4 jari balik ke muka sendiri. Kena insaf. Fir'aun mu baik kepada aku, mu bela aku, mu bagi makan kepada aku, mu telah isti'bad, mu telah memperhambakan kaum aku, mu telah menzalimi kaum Bani Israel. Kamu, Masya Allah, hujah mantap. Saya tak tahu Musa jawab ke Harun yang bercakap, Allah Ta'ala tak sebut. Yang pentingnya kata-kata ini telah dihamburkan di depan muka Fir'aun, berdepan. Menarik juga kan. Masya Allah, ayat Quran ini para jemaah sekalian mantap. Tuhan jawab sepatah ya, wa tilka ni'matun tamunnuha alayya, mu nak ungkit an abadta Bani Israel, kamu telah memperhambakan kaum aku. Musa balik perjuang, perjuangan dia, memperjuangkan hak kaum dia, hak kebenaran. Nak mengungkit, biar betul kita. Kita ni pun, kalau kita nak buat, nak tuduh orang tu, tuduh orang ni, kita tengok kita dulu, jasa kita apa, kejayaan yang kita buat apa, sumbangan kita apa. Sekali Nabi Musa pukul Fir'aun, terduduk Fir'aun. Masya Allah, tabarakallah. Itu baru episod yang kedua dalam kisah ini. Episod yang pertama, Nabi Musa bercakap dengan Allah. Episod yang kedua ni baru jumpa Fir'aun. Berdepan dengan Fir'aun. Fir'aun mengungkit, disentak oleh Nabi Musa alaihissalam. Tuan-tuan, kita beri setakat itu dulu, kerana kisah Nabi Musa kemukakan dakwah dia kepada Fir'aun dalam ayat bermula ayat 23 dalam siri yang akan datang. Baik, sebelum kita pergi ke sana, kita simpulkan apa yang kita belajar dulu. Dia panggil Al-Fawaid At-Tarbawiyah. Faedah-faedah dari sudut pendidikannya, apa yang kita dapat. Yang pertama, bila Allah Ta'ala perintah Nabi Musa jumpa Fir'aun, Nabi Musa nyatakan keuzuran dia. Bukan nak minta supaya jangan lantik. Tidak, cuma dia panggil di sini, Nabi Musa nak nyatakan kelemahan diri, supaya Allah Ta'ala beri jaminan, beri motivasi, beri semangat untuk lawan Fir'aun. Macam kita jugalah. Kita ni bila orang lantik kita kena bersifat tawaduk. Ustaz, saya nak jemput Ustaz, bagi ceramah motivasi keimanan kepada ahli qaryah masjid, pejabat, pegawai-pegawai kami, siapa saja. Ustaz jangan tak tabik dada. Memanglah saya memang pakar motivasi. Saya dah ceramah, dah beratus tempat dah ceramah. Ribu-ribu dah orang ikut motivasi kita. Itu sombong nama dia. Sepatutnya kita tawaduk. Insya-Allah kita cobalah, ilmu Allah Ta'ala luas. Setakat mana Allah Ta'ala bagi saya faham, saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Itu bahasa. Ni, saya ni pakar motivasi. Dah ribu dah orang menangis depan saya. Nangis depan saya. Belum tentu mereka insaf. Menangis itu sebab kita tunjuk gaya, gambar-gambar video, gambar. Macam-macam lah kita kan. Boleh je. Maka Nabi Musa tawaduk ini. Kita sebagai pendakwah, bila dilantik oleh orang, kena bersifat tawaduk. Saya, kalau ada orang lain lagi hebat, saya rasa macam tak berapa nak jadi. Pihak penganjur kata, tak apalah tuan, kami dah dengar dah ceramah tuan, insya-Allah ada manfaat. Barulah gitu. Ni saya tanya PA, berapa jam? 2 jam, 8,000. Sombong. Baiklah, kita belajar. Ilmu tarbiyah ni luas tuan-tuan. Yang kedua, bila kita nak lantik orang, kita kena bagi jaminan.
Nak lantik orang kena bagi jaminan. Dalam ayat ini Allah jamin Musa 3 jaminan. Bila Musa kata takut, Tuhan kata kalla, tidak, kamu tak akan binasa. Satu. Yang kedua, kamu nak jumpa dengan orang kena ada hujah. Tengok. Allah kata apa? Bi ayatina. Bawa ayat kami. Jangan lupa bawa tongkat. Yang ketiga, inna ma'akum mustami'un. Kami beri sokongan penuh kepadamu. Barulah orang semangat. Ni suruh buat kerja. Kita bersembunyi di sebalik tabir. Kan? Sokongan padu. Solidarity. Kalau bahasa solidarity lah. Ta'id. Dia panggil ma'iyatullah. Allah Ta'ala bagi sokongan penuh. Maka kita ni para jemaah sekalian, kalau kita bagi tugas kepada orang, kita kena bagi sokongan penuh. Dan bagi orang panggil beri jaminan yang menenangkan hati para pegawai atau petugas yang kita lantik. Ini kita lantik orang, lepas tu kita buat tak tahu apa. Buat sendirilah. Kau settle lah. Apa kau settle. Kan? Baik. Berapa dah kita tuan-tuan? Saya pun tak tulis nombor ni. Kadang-kadang dia mari spontan kan. Yang ketiga, dia panggil al-ijmal qabla tafsil. Ijmal qabla tafsil. Macam Allah kata, i'til qawma zalimin. Pergi jumpa orang zalim tu. Siapa dia zalim? Qawma Fir'aun. Badi boleh kita kata, awak pergi sana. Buat kerja ni. Kemudian baru kita nyatakan siapa orang tu. Boleh. Mana kita mula dengan tajuk dulu, kemudian huraian. Ini bahasa kita, dia panggil la ba'sa fil ijmal. Boleh je kita umumkan dulu. Kemudian baru kita detail. Kita kata ada masalah gini. Siapa? Tak tahu. Lepas tu baru dimari orang tu nama dia. Dia panggil al-ijmal qabla tafsil. Ijmal qabla tafsir. Yang keempat, dialog Musa dengan Allah Azza wa Jalla itu bukan menunjukkan Nabi Musa tak dengar kata, tak ikut nasihat, tetapi Nabi Musa nak ambil kepastian bahawa saya ni ada masalah ya Rabbi. Nak pergi jumpa Fir'aun ni, saya ada masalah ni. Jadi itu dia panggil, boleh nyatakan sebab dulu. Gini. Kalau sebab tu munasabah diterima, alhamdulillah. Kita pun kena nyatakan sebab. Yang kelima, fa akhafu an yaqtulun. Musa kata aku takut ya Rabbi. Para jemaah tanya sini dia panggil khauf tabi'i. Takut secara naruri, manusia memang begitu. Kita salah, kita nak pergi jumpa orang besar, takut. Bukanlah dia panggil bukan satu perbuatan yang salah. Oh syirikmu ni Musa. Takut ke makhluk, tak takut ke Tuhan. Sedap juga ni. Jadi kita kena belajar di sini, di zaman musim PKP ni. Di awal-awal dulu, bila kita kata COVID ni berbahaya, kita kena ambil vaksin, ada sebahagian pendakwah bercakap, ustaz pun tak ada akidah juga. Mantap dia punya sentap. Anta imam tak ada akidah. Duduk sah jauh-jauh rapat, nak bersalam orang tak berani. Kita, dia punya hujah mantap. Kan apa buat ambil vaksin ni? Ini semua ni agenda Yahudi semua ni. Kita kata khauf tabi'i biasa. Takut tabi'i itu biasalah. Sebab memang naluri manusia takut. Bila ada benda yang berbahaya. Cuma jangan melampau takut, jangan. Kenapa? Bila masjid dah buka, tak pergi masjid lagi. Sebab apa? Takut ada COVID. Itu sudah melampau. Kita takut. KKM kata 1 meter jarak. Kita pergi buat sah 3 meter di masjid. Itu melampau. Jadi kita kena ada seimbang. Takut, tapi dalam skop SOP yang dibenarkan oleh syarak. Baik. Nabi Musa di sini, dia takut tabi'i. Bukanlah satu benda yang salah. Kan? Baiklah para pelajar sekalian. Yang kelima, seorang itu boleh menyatakan kedudukan dia tapi bukan mengadu. Dia panggil bayanul halah, bukan nak mengadu. Contohnya bila orang latih kita kata saya ni masalah sikit. Kan saya ni ada keuzuran, ya boleh kita nyatakan.
Macam saya lah contoh, orang panggil, saya kata saya ni kena bercakap sambil duduk. Tak boleh diri sebab lutut saya sudah uzur. Jadi penganjur terpaksa lah kena letak kerusi, meja macam kuliah ni lah. Orang lain cakap di stage, hebat. Kita duduk. Jadi itu dia panggil, bukan nak mengadu, menyatakan hal, itu dibenarkan. Minta maaf lah tuan, saya gini. Nabi Musa kata, saya ni masalah ya Rabbi. Lidah saya ni tak pasal bercakap. Boleh. Tapi kalau nak mengadu je, jangan. Mengadu jangan. Macam kita hari ni banyak mengadu daripada memaklumkan. Contohnya kita masuk hospital, boleh je maklum. Saya uzur sekarang duduk hospital, doakan saya. Itu je lah boleh. Tapi asyik duduk, siapkan gambar, masuk jarum lah apa benda. Apa cerita kita ni dengan makhluk ni? Semua benda nak mengadu belaka, jangan. Sekadar maklum, boleh. Macam ada kematian, kita maklumkan. Keluarga saya meninggal pada pukul sekian, akan dikebumikan pada masa sekian. Mudah-mudahan orang yang tahu dia doakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan mereka yang dekat boleh datang ke ziarah, datang solat jenazah contohnya. Tapi kalau mengadu tak boleh. Mak saya mati, tak ada lah tempat pergantungan, begini, jadi ratapan, itu haram. Jadi kita kena faham, berbeza di antara menyatakan dengan mengadu ataupun sedih dengan meratap. Berbeza sangat-sangat. Baik para pelajar sekalian, itu 5-6 faedah yang dapat kita kutip dari peristiwa yang berlaku kepada Sayyidina Musa dalam episod yang pertama, siri yang pertama ini, iaitulah siri bercakap dengan Allah dan juga mula berdepan dengan Firaun. InsyaAllah dalam siri yang akan datang, kita akan pergi ke bermula ayat 23, kita akan masuk kepada Firaun. Nabi Musa mula bercakap, menyatakan apa dakwah dia kepada Firaun. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.